di Karbala, Iraq. Padahal tuan mereka buat ini kerana mereka lah sendiri yang telah membunuh Sayyidina Husain. Sebab dia yang sendiri bunuh itu sebab dia buat. Kerana itu tuan lihat di setengah tempat, di tempat-tempat yang majoriti Syiah mereka akan buat sampai ke peringkat takbir. Takbir bermakna tuan lihat dalam gambar itu sampai ke peringkat melukakan tubuh badan dengan alatan besi. Dan ini fatwa Syiah yang mengharuskan. Ada yang sampai mati, ada yang sampai koma, ada yang sampai cedera parah. Dibuat tuan dengan tujuan konon untuk menyesali kerana tak dapat membantu Sayyidina Husain. Padahal tidak, sebab mereka buat itu kerana perbuatan mereka sendiri yang telah membunuh Sayyidina Husain. Yang ini kita dipanjang tuan, insyaAllah mungkin saat lain kita akan cerita apa sebenarnya apa nama di sebalik peristiwa Karbala. Kemudian mempertahankan nikah mut'ah, dia disebut tadi ini kitab dia juga disebar tuan dalam internet. Dalam internet kita tak jumpa mesti print tuan. Jadi dalam internet ada ni tuan, ibu budak-budak kita ni kadang-kadang tuan tengok dalam forum-forum yang ada perdebatan Sunni Syiah dan juga Facebook dan sebagainya. Mereka ni tak mengaji pun, tak faham apa benda Syiah. Jadi dia ada buku-buku yang bentuk e-book tuan, dia akan copy paste. Sebab saya kata pada orang Syiah, saya tak mahu nak debat dengan mereka dalam internet. Kalau nak depan-depan paste. Sebab kalau dia jahil kita nak ajar supaya dia faham. Tapi mesti ada kawalan. Kalau tak ada kawalan, dia akan jadi lain pula. Kemudian mempertikai kefahiman ahli sunnah wal jamaah, perempuan dan bercinta kita. Ini juga buku yang tuan-tuan kena hati-hati. Kalau anak kita ada beli, jangan bagi dia baca. Buang tu sampah sahaja. Kerana buku ini tuan-tuan menyerang ahli sunnah wal jamaah secara halus, mempromosikan Syiah. Sangat bahaya buku ini tuan. Buku ini telah pun kita panjangkan ke pihak KDN, tapi sampai hari ini nampaknya belum lagi diharapkan. Bahkan dia mempertikaikan institusi raja-raja kita. Sebab kita tahu institusi raja-raja ini dia menaungi jabatan agama, menaungi anutan agama kita. Jadi dia kata sebabkan inilah institusi raja-raja inilah menyebabkan kita orang Islam di Malaysia ni hanya kena pegang satu aliran sahaja. Dia kata kalau tak ada institusi raja-raja ni tak senang, dia akan terbuka. Orang dia nak anut apa pun dia punya pasal. Kemudian Syiah tuan mereka sekarang memohon untuk menjadi sebagai satu mazhab yang sah. Ini surat tuan yang mereka hantar apa nama ni kepada kita, menerusi pihak UN. Dia ada hantar memorandum supaya ditarik balik fatwa kita terhadap Syiah, sama ada fatwa di peringkat kebangsaan ataupun fatwa di peringkat negeri-negeri, dengan membawa banyak hujah. Antara dia kata asal Malaysia ni adalah Syiah. Dia kata asal Malaysia ni negara Syiah. Kemudian dia kata di Malaysia sekarang sudah ada 200,000 ke 300,000. Ini pun bohong tuan. Kalau 200-300,000 tuan, ada satu kampung, lebih satu kampung, satu daerah itu. Jadi dia mendakwa bahawa ada 200 hingga 300,000 orang. Dan pelbagai lainlah dakwaan dia. Antara dia juga dia mengatakan bahawa sebenarnya Syiah lah ahli sunnah wal jamaah pun disebut situ. Dia kata sebenarnya Syiah tu lah ahli sunnah. Kita ni bukan ahli sunnah dia. Dan dia senaraikan juga dalam memorandum tu beberapa orang dia kata yang jadi pemecah belah, pemecah belah antara Sunni dan Syiah ni. Termasuk dalam dari Muhammad dalam situ. Dia kata pemecah belah. Dari pemecah belah ni juga ni. Kemudian dia kata mendakwa Syiah lah ahli sunnah. Dia sebut dari Ustaz ini dia punya memorandum ni. Untuk pengetahuan mulia yang maha mulia dia katakan, dan YAB dan Menteri, Syiah adalah golongan mazhab yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ikutan dan pegangan ajaran mazhab. Tuan bayang kalau sekiranya PM dan Agung dia tak refer pada Jakir, macam mana tuan? Jadi dia tengok bahawa Syiah pun jangan main tuan, bahaya. Sebab mereka direct terus surat ni kepada Agung. Tapi Agung tak ada penasihat agama. Penasihat agama pun alhamdulillah orang kita juga, dan dia telah sampaikan kepada kita, dan kita jawab balik kepada Agung dan juga dan Menteri. Tuan-tuan, mereka masuk kepada peringkat atasan negara kita untuk menghasut pemimpin-pemimpin negara supaya menerima dan mengiktiraf mereka sebagai satu mazhab yang sah negara kita. Okey. Dan Syiah pada hari ini tuan mendakwa mereka telah mendapat pengiktirafan dunia. Ini yang saya sebut tuan. Hari ini orang Syiah tuan dia gunakan segala saluran. Dia sebarkan risalah tuan. Ini contoh risalah yang dikeluarkan oleh tuan dengan tajaan pihak Istipai.
yang jual air minuman sebenarnya, air mineral tu. Isi paip tuan. Dia sebarkan risalah kononnya perpaduan dan kesatuan antara orang Islam dan antara ahli sunnah dan Syiah dalam isu Al-Quds ataupun isu Palestin. Itu satu. Satu lagi tuan, mereka sebarkan risalah Amman 2004 yang mereka kata bahawa dalam risalah ini mengiktiraf Syiah sebagai salah satu mazhab yang sah. Tuan-tuan, kalau kita pernah terdengar iklan yang dikeluarkan beberapa stesen radio ataupun kita pernah terbaca risalah-risalah yang seumpama ini, ataupun mana-mana orang yang buat polling, kita dengar dia ulas dalam radio dan sebagainya mengatakan bahawa Syiah adalah sebahagian daripada mazhab Islam yang sah berdasarkan amal mesej. Tuan-tuan, itu semua pembohongan. Jangan percaya. Kalaupun kita kata amal mesej ini ada, yang dimaksudkan dalam amal mesej itu tuan-tuan adalah yang disebut sebagai mazhab Al-Ja'fariyah. Mazhab Al-Ja'fariyah itu tuan, mazhab yang disandarkan kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Imam Ja'far As-Sadiq itu tuan adalah imam yang keenam menurut Syiah. Menurut Syiah itu adalah imam mereka, tapi Imam Ja'far As-Sadiq itu tak ada kena-mengena dengan Syiah. Seperti yang kita sebut tadi, 11 orang imam bermula daripada Sayyidina Ali sampailah yang ke-11 itu Imam Al-Hasan Al-Askari, yang 12 belum keluar lagi, itu Imam Hadi tuan. 11 orang tuan itu semuanya adalah imam-imam kita ahli sunnah wal jamaah, tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Cuma mereka itu semua berketurunan Rasulullah SAW. Daripada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian tuan yang terlebih itu semuanya datang daripada keturunan sebelah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ajma'in, yang tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Cuma salah seorang daripada imam yang sebelah orang itu, salah seorang daripada dia yang paling terkenal dalam fiqhnya adalah Al-Imam Ja'far As-Sadiq, itu yang ke-6. Kalau mengikut urutan orang Syiah tadi, dia kata itu adalah urutan imam yang ke-6 bagi mereka. Tuan-tuan, Al-Imam Ja'far As-Sadiq ini seorang yang faqih, orang alim. Dia ada gagasan fiqh dia sendiri, macam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Hanafi, Maliki. Dia ada fiqh dia sendiri. Jadi orang Syiah mendakwa kami ini pengikut Ja'far inilah. Tuan-tuan, bohong. Al-Imam Ja'far As-Sadiq tidak ada kena-mengena. Justru Al-Imam Ja'far As-Sadiq pernah menyebut seperti yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dia kata, man za'ama anni imamun ma'sumun muqtaradut ta'ah fa ana bari'un minhu, wa man za'ama anni adrabu min Abi Bakr wa Umar fa ana adrabu. Dia kata, sesiapa yang mendakwa aku ini merupakan imam yang maksum seperti orang Syiah dakwa. Orang Syiah kata imam-imam itu semuanya maksum. Kata Imam Ja'far Sadiq, siapa yang mendakwa aku ini maksum, aku ini wajib ditaati, maka aku berlepas diri daripada itu. Sesiapa yang mengatakan aku berlepas diri, yakni tidak mengiktiraf kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, maka aku berlepas diri daripada itu. Al-Imam Ja'far As-Sadiq tidak ada kena-mengena. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, iaitu bapa kepada Imam Ja'far As-Sadiq, pun tidak ada kena-mengena. Di zaman mereka itu, mereka dah dengar orang Syiah duk agung, duk dewakan mereka, kata imam, mereka ni imam kami, mereka ni patut tidak khalifah. Mereka dah dengar dan mereka menasihatkan, jangan dengar apa yang didakwa oleh orang Syiah. Jadi tuan tak ada kena. Disebut dalam amal mesej ini Ja'fariyah. Ja'fariyah itu tuan tak ada masalah dengan kita ahli sunnah, sebab dia salah seorang imam kita juga. Zaidiyah pun kita tidak ada masalah dengan itu, sebab Al-Imam Zaid bin Ali seorang sunni berketurunan Nabi SAW. Cuma dia imam besar yang cukup hebat, ada fiqh di sini. Tidak ada kena-mengena dengan Syiah Rafidhah yang ada pada ini, Syiah yang dibawa oleh Iran dan negara-negara lain. Jadi itu semua dakwaan dusta mereka. Itu sebab dalam introduction yang diberikan oleh Syekhul Azhar sebagai wakil ahli sunnah dalam amal mesej itu tadi dan pula, kita terima sesiapa pun menjadi Islam selagi mana dia menerima perintah Allah dan juga perintah Rasul, dan selagi mana dia itu berpegang kepada al-ma'lum min ad-din bil darurah, itu perkara yang sedia maklum dalam agama seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya, dan selagi mana dia itu mengihtiram, yakni menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut itu Syekhul Azhar yang telah meninggal dunia, iaitu Syekh Muhammad Said Al-Tawi. Dan saya kursus 3 bulan di Azhar, khusus kepatuhan. Alhamdulillah kami talaki dengan dia. Saya tanya kepada dia,
apa kajian nasihat yang dia boleh bagi kepada kami semua kami balik Malaysia tuan. Dia sebut banyak kali, iaitu berkenaan dengan hati-hatilah dengan Syiah. Hati-hatilah dengan Syiah. Dia salah seorang yang menandatangani dan antara ketua-ketua yang menjadi pemimpin dalam mengeluarkan amal mesej ini. Takkan dia pula mengakhirah Syiah. Dan di dalamnya juga ada Syekh Al-Qardawi, salah seorang daripada yang paling kuat menentang Syiah. Yang mana Syekh Al-Qardawi disebut dengan begitu jelas. Dia mengatakan bahawa Syiah adalah termasuk dalam golongan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah bermakna juga sesat. Sesat. Ini bid'ah dalam soal akidah, sesat. Jelas Qardawi itu. Bila orang Syiah marah pada Qardawi kata, aku tak boleh sorok, aku tak boleh sembunyi, kerana inilah mauqif, inilah pendirian yang telah dipegang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah zaman berzaman. Takkan aku nak kata Syiah zaman lain okey, zaman dulu tak okey, tak boleh. Jadi amal mesej ni tak boleh kita pakai. Jadi orang Syiah gunakan ini kononnya untuk mengatakan bahawa Syiah salah sebuah mazhab yang sah, yang diakhirkan oleh Islam. Ini sebenarnya tidak. Kemudian tuan mereka menggunakan isu perpaduan. Wah, saya ini dah terlanjur lagi ni. Perpaduan, mereka menggunakan isu perpaduan untuk sama-sama menentang rejim Zionis di Palestin, Israel. Tuan ketahuilah bahawa bulan perpaduan sedunia Al-Quds tuan di atas digagaskan oleh Al-Khumaini apabila dia naik. Dan kalau tuan mengkaji kitab-kitab Syiah, i'tiqad Syiah sebenarnya Al-Quds, Al-Masjid Al-Aqsa sebenarnya bukan berada di atas muka bumi. Al-Quds, muka orang Syiah tuan dia berada di langit. Dia berada di langit. Jadi sebenarnya tuan orang Syiah tidak ada apa yang kita perjuangkan di Palestin. Kerana i'tiqad mereka mengatakan Al-Masjid Al-Aqsa sebenarnya bukan di atas muka bumi tetapi di langit, di bawah Arsh. Itu yang tempat Rasulullah SAW dia pergi naik itu ketika dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah pergi ke atas tu Rasulullah pergi salat di Masjid Al-Aqsa dan ke atas bukan di bawah ni. Jadi kita nak berjuang apa tuan? Kalau mengikut orang Syiah, i'tiqad mereka sebenarnya bukan di bawah. Itu sebab mereka tak nak berjuang di sini. Kecuali selepas Al-Khumaini naik dengan tujuan Al-Khumaini nak mengelabui mata Ahli Sunnah supaya Ahli Sunnah menerima mereka untuk berpadu dengan mereka. Dan atas kononnya isu Palestin. Kerana kalau saya nak cerita lagi panjang lagi, kena ambil masa lagi banyak. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan Palestin ini yang kita boleh kaitkan dengan Syiah, terutama yang jadi hakim. Kemudian penduduk musuh Syiah sebagai Wahabi dan doakan kehancuran. Ini biasa tuan, orang Syiah apabila kita lawan, kita tentang mereka, maka kita akan disuruh sebagai Wahabi. Jadi dalam kitab yang Syiah edarkan tuan, tajuk kebenaran Salafi Wahabi. Tuan dalam kitab ini dia berdoa supaya dihancurkan manusia-manusia inilah, termasuk antaranya Ketua Pengarah Jakim, pengurusi fatwa kebangsaan, dan ramai lagi lah. Saya pun ada juga. Maknanya semua ni sepatutnya dimusnahkan, sebab mereka kata semua kami ini sebagai wali. Jadi sesiapa sahaja yang menentang Syiah maka akan dianggap sebagai wali. Okey, jadi juga ini tak pernah sekadar. Ini buku-buku yang saya nak tayangkan kepada tuan ini. Akhirnya benar ini risalah tulis oleh Malik Hakim, salah seorang wakil Syiah di Johor. Dia ni bekas SB yang buat kajian Syiah, akhirnya dia pergi jadi Syiah. Buku-buku tadi tuan banyak dikarang oleh anak di sini. Dikarang oleh anak dengan nama samarannya Khairullah. Nama sebenar dia kami tahu. Okey, ini buku Fazal Tahrani yang saya sebutkan tadi tuan kena hati-hati. Ini muka antara Ustaz Syiah Hasan Askari. Ini juga belajar di sana di Iran. Ini Zainal Hamidin. Juga tuan banyak membawa pemikiran Syiah dan juga pemikiran politik Iran. Ini dua orang Ayatullah yang datang tanah Putrajaya tahun 2008. Okay, ini pengumumian salah seorang jenazah Syiah di Kelantan. Ini seorang wanita yang mohon cerai sebab suaminya seorang Syiah, dan kes itu masih lagi berjalan di polis. Ini isu Syria tuan yang kalau kita nak bahaskan dengan cukup panjang. Ini pendirian ulama-ulama sepanjang zaman, ulama-ulama Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syiah terhadap Syiah Imam Bukhari.
Sebab orang Syiah dia kata yang berperang dengan Syiah ni pokok Salafi dia.